suami seperti ini dia ada masalah kejiwaan, maka perlu dirawat. Sebab kalau suami yang lelaki normal, dia tak ada program macam ni. Manusia yang normal pun dia tidak akan mengadakan hubungan homoseksual dengan lesbian. Itu kita kira. Manusia yang normal lah. Kalau lelaki dia akan tertarik pada perempuan. Kalau perempuan dia akan tertarik kepada lelaki. Kalau lelaki dia akan tertarik pada perempuan yang 34, 24, 34. Tapi tengok tak, saya tak kata yang tak tertarik, yang masing-masing ada kita. Ada lelaki dia suka 44, 44, 44. Saya tak kata straight. 44 tu besar mana kau weh? 44, 44. Oh, besar betul. Ada lelaki yang suka. Ada yang lelaki suka. Kan? Ada. Kalau perempuan juga, ada perempuan yang suka lelaki six pack. Pakai tutui. Bila dia tengoknya apa tu, bila badan dia tengoknya apa ni, Sazali Samad tu badan tu, suami sebelah pun lupa. Dia lupa dah suami dia sebelah. Tidur pun pada sini nampak Sazali kat atas. Six pack, badan betul-betul kan? Ada pula perempuan yang suka badan yang suka lelaki boroi. Dia suka. Tahu tak apa? Jadi itu adalah cita rasa manusia. Jadi apa-apa permasalahan ada di dalam Al-Quran, ada jalan keluar dia. Suatu Nabi kata, apa kata, tanyalah orang yang pakar sekiranya kamu tidak tahu. Macam saya kata dia lah, kalau tanya pada Dr. Ismail Tabihah jantung, itu cerita lah, dia akan balik pada bidang dia lah. Jantung dah bagus, tak boleh buat. Kalau bagus, boleh buat. Tapi ada ubat yang walaupun orang tu dia sakit jantung, dia boleh buat. Dia bagi. Pasal itu bidang dia, bukan bidang kalau jantung kena tanya pakar jantung. Kalau tulang kena tanya pakar tulang. Macam tu. Itu perubatan tu. Kalau tanya kepada cara nak buat bangunan, tanya kepada peguam, mampu kan? Kan? Peguam tu bidang undang-undang. Kalau tanya hal ehwal agama kepada jurutera, bidang jurutera, dia kira lah mengikut ilmu juruteraan sepatutnya. Mana boleh hal agama kena tanya kepada orang agama, ustaz-ustaz, mufti, ulama, itu tanya. Itu sebab apa disebut fasalu ahla zikri in kuntum la ta. Nak buat roti kena tanya kepada tukang masak, chef. Chef pun tengok macam-macam kan chef. Ada yang pakar masakan barat, ada yang pakar masakan timur, ada yang pakar kulinari. Apa kulinari tu Ustaz? Itu yang buat kek, biskut lah. Kulinari kan, betul kan? Kulinari. Dia buat kek, kek tu macam ni. Letak, namanya kek letak kek letak 1000 namanya. Dia nak nyebut pun tergelak. Biskut dendam tak sudah ada. Sungguh tu. Okay. Jadi apa-apa pun kita kena tanya kepada pakar. Itu yang Quran tunjuk kepada kita. Baik. Buku surat sebelah. Mengapa Al-Quran perlu diajar di peringkat awal kanak-kanak? Di peringkat awal kanak-kanak, pengajaran dan penguasaan Al-Quran memang digalakkan. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepentingan mengajar Al-Quran kepada anak-anaknya sebagaimana keutamaan peperangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya kita mengajar ngaji. Tapi kalau kita tak mampu, kita hantar kepada orang yang ahli ataupun hantar kepada guru Al-Quran. Macam kita di sini kan, kita ada guru Al-Quran kan, Ustaz-Ustazah Kafar. Kita kata Ustazah ni, anak-anak kita kumpul di surau ni, ada 20 orang. Ustazah mengajar petang pukul 3 sampai pukul 5. Jadi kami mohon budak-budak ni keluar pukul 1. Jadi 1 dengan 2 tu kalau boleh Ustazah mengajar mengaji. Boleh tak? Kami bayar lah di surau ni, sebab surau ni sebelah dengan sekolah agama. Untuk 1 jam mengajar budak-budak ni Al-Quran saja. Sebab kita tahu 2 jam di sekolah agama, kalau kita nak tumpu pada Quran saja tidak cukup.
Bagilah duit sikit Ustazah tu sekali sehari mengajar dia. Mengajar hari sekolah je, Isnin sampai Jumaat je. Jumaat tu masuk sembahyang Jumaat tak ada kan? Okay. 4 kali je, 4 hari je, Isnin sampai Khamis mengajar kat sini. Bagilah dia sehari RM20 ke RM30 ke 30 kali dengan 4 dah berapa? Baru 1 ni 2 20 kali dengan 4 berapa? 480. Itu hanya sedikit sebenarnya kalau dibandingkan dengan Al-Quran yang diajar kepada anak-anak. Jangan cakap saya bohong. Tak ada dapat nak turun lah. Tapi kita boleh minta guru-guru kafar kita mengajar. Semua sekali. Bukanlah kata ustazah tu seorang mengajar. Tak ramai. Bagi-bagilah. Macam tu. Supaya anak-anak kita boleh membaca Al-Quran. Baik, yang seterusnya membentuk asas iman. Pengajaran Al-Quran pada anak-anak melalui pembacaan adalah sebagai satu usaha menanamkan asas keimanan dan yang padu dalam jiwa mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunṣiranihi wa yumajjisanihi, kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'ah hal tuhissuna fiha min jad'ah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mafhum dia? Tidaklah daripada seorang bayi yang dilahirkan itu melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua ibu bapanya lah yang meyahudikannya dan menasranikannya dan memajusikannya. Apa Nabi sebut jadi Ustaz Yahudi Nasrani Majusi ni apa Ustaz? Kenapa Nabi tak sebut yusallimanihi? Kan? Sedangkan yusallimanihi itu lebih baik mengislamkan dia. Betul tak? Kenapa Nabi sebut Yahudi, Nasrani dan Maju? Sebab ketiga-tiga agama ni ialah agama samawi yang terdahulu. Majusi ni bukan agama samawi, Ustaz, dia menyembah api. Dah. Agama Majusi asalnya adalah agama samawi. Asal dia. Nama dia kalau akak tengok dalam Wikipedia, namanya Zoroaster. Agama Majusi ni Zoroaster nama dia. Z-O-R-O-A-S-T-E-R, Zoroaster. Agama Majusi. Asalnya agama Majusi ini menyembah Allah yang Maha Esa. Dan kitab agama Majusi itu, dalam kitab agama Majusi ada menyebut tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Malah agama Hindu itu pun asalnya agama samawi. Agama Hindu yang asal Hindu itu agama samawi. Sebab dalam kitab agama Hindu namanya Upanishad ada disebut tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Namanya Maitreya. Kita terjemah Maitreya ialah sebutan nama Sanskrit, sebutan bahasa Sanskrit untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agama Hindu itu sendiri, agama samawi. Asal dia. Tapi ialah bila dah seleweng selesai akhirnya daripada menyembah Allah jadi menyembah dewa. Dewa-dewa sampai beruk pun jadi dewa juga. Jadi dewa beruk namanya. Kalau tengok kan kita tengok di Kuala Lumpur kan ada beberapa penduduk kita tengok beruk sebesar-besar beruk tu kat teh. Itu dewa dia. Sebab kepercayaan ni sudah dicampur adukkan, diselewengkan, akhirnya daripada menyembah Allah jadi menyembah dewa-dewa. Dia ada Tuhan angin, Tuhan awan, Tuhan macam-macam. Akhirnya buruk pun jadi itu Tuhan. Asalnya agama samawi. Agama Buddha pun asalnya agama sama. Gautama Buddha itu seorang rasul. Gautama Buddha itu seorang rasul. Kita kan mengaji. Nabi ada 124,000 orang. Rasul ada 313 orang. Yang tahu namanya dalam Quran ada 25 orang. Yang selebihnya wa rusulan lam naqsus alaik. Ada nabi-nabi ada rasul yang kami tak ceritakan kisahnya kepada kamu wahai Muhammad. Termasuklah sebagai ulama mengatakan termasuklah Gautama Buddha. Sebab dia bawa ajaran agama yang baik. Cuma orang kemudian menyelewengkan, akhirnya jadilah Buddha itu semacam tu dibuat patung besar Buddha duduk. Sepatutnya orang Buddha itu menyembah Allah Subhanahu wa.
Lepas tu Nabi sebut kan, Majusi pun serupa lah. Asalnya agama sama, akhirnya daripada menyembah Allah jadi menyembah api. Itu cerita. Lepas tu Nabi sebut, maka kedua pun jelah yang boleh menyahudikan dia dan menasranikan dia dan memajusikan. Apa maknanya? Maknanya bapak lah yang mencorakkan anak-anak dia nak jadi apa. Kalau dia nak anak dia jadi film star, dia asuh jadi film star. Jadi dia suamiku